Kebelakangan ini banyak kita dengar berita-berita berkenaan isu kekanasan rumah tangga dan juga penderaan emosi. Akhbar Berita Harian pada 10 Mac 2022 telah melaporkan sebanyak 42% peningkatan kes berkaitan kekanasan rumah tangga dan juga penderaan emosi. Kekanasan rumah tangga ini kita boleh takrifkan sebagai mana-mana perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang boleh mendatangkan kecederaan fizikal, gangguan emosi dan juga ancaman kepada mangsa. Ancaman ini mungkin dari segi keselamatan mangsa ataupun dari segi kerelaan mangsa untuk melakukan sesuatu perkara. Mangsa kekanasan rumah tangga ini sering merasa diri mereka terperangkap ataupun susah untuk keluar daripada situasi tersebut. Jadi memahami kitaran keganasan rumah tangga ini dapat membantu kita untuk memahami corak tingkah laku yang kebiasaannya berlaku dalam isu keganasan rumah tangga. Kitaran keganasan ini kita boleh bahagikan kepada 4 fasa. Fasa pertama ialah tegang. Dalam fasa ini, pelaku akan mula merasakan tekanan yang semakin meningkat. Tekanan ini boleh datang daripada masalah kewangan, beban keluarga ataupun beban tempat kerja ataupun hanya merasa letih. Jadi apabila beban ini bertambah, pelaku akan mula merasa tidak senang. Mereka akan mula merasa cepat marah dan seolah-olah mereka hilang kawalan atas kehidupan mereka. Mangsa pula dalam fasa ini akan lebih berhati-hati untuk tidak menyakitkan hati pelaku, untuk tidak menyebabkan pelaku cepat marah. Mereka juga akan menjadi lebih gelisah dalam fasa ini. Fasa kedua ialah fasa keganasan. Jadi apabila tekanan itu mulai bertambah dan memuncak, pelaku akan cuba untuk melepaskan tekanan tersebut kerana mereka akan beranggapan dengan melakukan perbuatan seperti itu akan menyebabkan mereka kembali mempunyai kawalan kepada kehidupan mereka. Mereka akan mula menghina, mengherdik, memukul mangsa dan juga mengugut mangsa. Mereka juga akan memanipulasi mangsa. Mereka akan menyalahkan mangsa atas kemarahan atau keganasan yang telah mereka lakukan sendiri. Perbuatan ini kita kenali sebagai gaslighting. Contohnya, mereka akan menyalahkan mangsa kerana telah menyebabkan dirinya marah kepada mangsa. Fasa ketiga ialah fasa perdamaian. Dalam fasa ini juga dikenali sebagai fasa bulan madu. Pelaku akan mula merasa menyesal dan akan cuba untuk memperbetulkan keadaan. Dia akan lebih bersikap lebih baik kepada mangsa dengan memberi hadiah kepada mangsa. Dan ini akan menyebabkan mangsa beranggapan bahawa keganasan yang berlaku mungkin adalah sesuatu yang tidak disengajakan, dan ia akan memberi harapan kepada mangsa bahawa mungkin keadaan akan kembali seperti normal. Fasa seterusnya, fasa keempat ialah fasa tenang. Dalam fasa ini, pelaku akan cuba untuk memperjelaskan kepada mangsa bahawa apa yang terjadi adalah disebabkan faktor luaran. Contohnya, pelaku juga akan bersikap lebih baik kepada mangsa dan berjanji bahawa itu adalah kali terakhir pelaku akan melakukan perkara tersebut. Dan disebabkan sifat pelaku yang sangat meyakinkan, selalunya mangsa akan percaya kepada apa yang dijanjikan oleh pelaku. Tetapi fasa ini adalah tidak kekal. Apabila pelaku mulai merasa tegangan ataupun tekanan yang bertambah daripada masa hadapan, kitaran ini akan bermula semula. Jadi jika anda mengesyaki orang di sekeliling anda mungkin terlibat dalam isu keganasan rumah tangga, anda boleh kenal pasti tanda-tanda berikut seperti perubahan tingkah laku yang mendadak, perubahan emosi seperti mudah marah ataupun lebih suka menyendiri. Seterusnya, kena pasti juga sama ada jika terdapat kesan-kesan kecederaan kepada mangsa. Jika anda adalah mangsa itu sendiri dan anda merasakan sukar untuk keluar daripada kitaran ini, perkara pertama yang anda boleh lakukan ialah untuk mengakui bahawa anda terlibat dalam kes keganasan rumah tangga. Anda perlu fahami bahawa tindakan keganasan yang telah berlaku kepada anda bukanlah sesuatu yang tidak disengajakan, tetapi ianya merupakan tindakan yang berulang-ulang. Anda juga perlu kenal pasti bahawa fasa bulan madu itu hanya seketika dan ianya adalah digunakan oleh pelaku untuk kembali mendapat kawalan terhadap diri mangsa. Kemudian anda boleh mendapatkan pertolongan daripada pihak pakar, kawan-kawan ataupun ahli keluarga dan laporkan pada pihak berkuasa sekiranya keadaan berada di luar kawalan anda. Ingat, keganasan rumah tangga bukanlah salah mangsa.